Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ringkas ini kita akan bincang satu buku iaitu Advanced Technique in Day Trading oleh Andrew Aziz. So jangan ke mana-mana. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita bersyukur kerana kesempatan yang diberikan pada pagi ini. InsyaAllah saya sempat buat rakaman seketika sebelum saya mulakan kerja saya, rutin saya seharian lah. Okey, hari ini insyaAllah kita nak bincang satu buku yang saya rasa sangat bagus, khususnya kepada mereka yang nak belajar tentang intraday dan nak memahirkan diri dengan intraday. So ini adalah antara buku yang saya rasa sangat baguslah untuk dibaca. Tetapi dia agak advance sedikit sebab tu dia punya tajuk dia Advanced Techniques, Advanced Technique in Day Trading. Okey, oleh Andrew Aziz. Andrew Aziz. So tuan-tuan semua, sekejap saya nak share screen. So bukunya adalah Advanced Technique in Day Trading oleh Andrew Aziz. Okey, sebenarnya dia ni adalah Andrew Aziz lah. Kalau you all Google dekat Google Image akan dapat lah nama gambar ni, gambar Andrew Aziz ni. So ni adalah antara gambar yang ada dekat Google. Saya ambil je. Alright, basically Andrew Aziz ni dia ada 3 buku yang popular lah. Okay, dia adalah antara bestseller dekat Amazon. Okay, yang biasa orang baca yang ni lah, How to Trade, How to Day Trade for a Living dengan How to Swing Trade. Cuma yang latest saya rasa yang latest apa yang kita nak bincang pada hari ni lah, iaitu Advanced Technique in Day Trading. Okay, ini antara buku yang baru lah yang ditulis oleh Andrew Aziz, yang saya rasa antara buku yang sangat bagus untuk dibaca. Tetapi ada beberapa benda yang saya akan buat sedikit orang kata peringatan lah buat sesiapa yang nak baca buku ni, yang nak mendalami tentang ilmu intraday ni. Nanti insyaAllah dalam slide-slide yang hujung nanti saya akan bincangkan berkenaan dengan perkara ini insyaAllah. Jadi basically Andrew Aziz ni antara bestseller punya author lah dekat Amazon. So dia ada 3 buku basically, buku yang ditulis. Okay, yang latest one adalah The Advanced Technique in Day Trading lah. Okay. Kalau tak silap saya lah, saya tak pasti mana satu yang awal ni. Cuma yang ni biasa orang baca, How to Day Trade, How to Swing Trade. Okay, yang ni antara buku popular juga. Okay, cuma saya baca buku ni lah, Advanced Technique in Day Trading. Okay, so siapa Andrew Aziz ni? Okay, Andrew Aziz ni adalah Canadian traders. Dia bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Dia adalah orang Canadian, author and official Forbes council member. Okay, dia adalah ahli majlis Forbes, bukan calon-calon orang lah. Dan dari segi background dia, dia bukan background dari segi pendidikan dia bukan financial punya ni, bukan orang yang dalam bidang keuangan, bukan ada MBA. Saya tak pasti dia ada MBA ataupun tidak, tapi dia adalah secara professionalnya dia adalah chemical engineer. Dia ada PhD dalam chemical engineering. One of the top 100 best selling authors on Amazon Books in category business and finance untuk tahun 2016 sehingga 2020. 2021 wallahualam, saya tak pasti. Data ni saya ambil daripada Google je lah. Okey, bukan calon-calon orang lah Andrew Aziz ni. Satu benda yang kita nak kena tahu, Andrew Aziz ni dia ada macam tak tahulah, dia ada consultant dia lah. Dia ada company yang dibuat bersama-sama dengan dia punya kru.
So kalau kita follow dia punya YouTube channel, okey, anda boleh carilah Bear Bull Traders. Bear Bull Traders ni kalau siapa yang subscribe channel ni almost every day, tak pasti almost every day ataupun certain day saja, tapi lebih kurang dalam pukul 8 malam, dalam 7.30 pukul 8 malam kan akan ada notification yang sampai ke smartphone kita. Okey, dia biasanya dia punya kru lah, dia punya staff yang buat live komen tentang perkembangan market basically dekat US, dekat Amerika lah basically. So dia update tentang isu semasa berkaitan dengan market dekat US lah basically. So siapa yang follow Bear Bull Traders ni akan dapat notification lah almost every night, hampir setiap malam lah. So saya sendiri pun follow, dan kadang-kadang saya follow jugalah dia punya tu. Cuma yalah, dari segi konteks Malaysia mungkin tak relevan unless memang kita plan untuk trade global. Okey, kita nak trade basically market dekat US ke, so agak sesuai lah untuk kita follow channel ini. So anda boleh follow juga kalau sekiranya anda berminat ni. Okey, so kita nak bincang berkenaan dengan kandungan buku ini. So buku ini secara umumnya kalau kita tengok dia ada 410 muka surat. Okey, 410 muka surat. Saya beli buku ni daripada Book Depository. So dia bagi free gift. Book Depository dia bagi bookmark. Okey. So dah habis lah saya baca daripada awal sampai akhir. Okey. Dan bagi saya antara buku yang ditulis secara sistematik. Buku ini antara buku yang saya rasa saya sangat suka baca kerana dia tulis secara sistematik. Dia tahu apa yang dia tulis dan dia sedar apa yang dia tulis. Okey, bila dia tulis sesuatu, contohnya dia tulis dalam bab 1 contohnya, tapi dia dah refer kepada bab 6, bab 7. Berapa bab yang ada dalam ni? Secara total dia ada berapa bab? Dia ada 8 bab. Okey. Dia ada 8 bab. So dia ada 8 bab. So bila dia sebut tentang sesuatu benda dalam bab 6, bab 7, so dia akan refer daripada awal lagi. Seolah-olah macam dia tahu everything. Dia tulis daripada awal-awal sehingga ke hujung. Dan ada bab-bab di hujung, dia akan refer ke bab-bab seterusnya jika berkenaan. So saya suka baca buku ni sebab dia sistematik dan dia tahu apa yang dia tulis. Okey. Dan dia ada PhD lah. So biasanya orang yang ada PhD ni biasa menulis. Dan cara penulisannya saya sangat suka lah. Okey. Saya sangat suka. Alright. So basically ada 8 bab semuanya. Bab yang pertama ataupun chapter 1, dia akan cerita tentang buku ni lah, bagaimana buku ni disusun, dan benda-benda yang berkaitan lah. Okey, bab yang kedua, chapter 2, trading tools and platform. Ni satu benda yang saya nak remind kepada semua, kepada sesiapa yang mungkin baru terlibat dengan dunia saham ini. Bab yang kedua ini mungkin antara bab yang sukar untuk difahami. Okey, sebab banyak istilah-istilah, banyak benda yang disebut dalam bab 2 ini yang mungkin kita tak biasa. Khususnya kepada mereka yang tak biasa dengan intraday lah. Sebab banyak istilah yang disebut dia khusus kepada platform, dan istilah tersebut kalau kita tak belajar, kita tak ada pengalaman, kita akan kepeningan. Okey? So mungkin kalau kita baru, mungkin kita boleh skip chapter yang kedua ini. Tapi kalau kita skip chapter yang kedua ni, sebab chapter kedua ni antara chapter yang penting lah bagi saya. Sebab ini yang menjadi kunci kejayaan dalam intraday. Okey, kalau kita tak faham istilah-istilah ini, mungkin kita akan tak dapat garap semua sekali apa yang disebut dalam buku inilah. Okey. Cuma dalam konteks Malaysia sendiri,
walaupun kita baca buku ni dan kita faham, tapi tak semua benda yang kita boleh praktis. Sebab platform yang diguna Andrew Aziz tu mungkin tak available di Malaysia. Okey, itu benda yang perlukan pengalaman, perlukan pengetahuan asas berkaitan dengan intraday sebelum kita boleh betul-betul memahami apa yang disebut oleh Andrew Aziz ni lah dalam buku dia. Okey, so chapter 2, chapter 2 ni dia akan cerita tentang broker, tentang platform, okey, market view, price chart. Dia ada cerita lah tentang macam mana nak setting stop limit, trailing stop, stop range, hotkey macam mana nak buat. So ini adalah antara chapter yang penting, tapi tak semua benda yang kita boleh praktis. Okey, dan sesiapa yang mungkin tak ada asas asas basic lah dalam intraday mungkin akan mengalami kesukaran sedikit untuk memahami chapter 2 ini. Okey, chapter 3, building your trading watch list, juga antara chapter yang penting lah untuk kita orang kata screen counter-counter yang berpotensi dan macam mana kita nak masukkan dalam watch list kita untuk intraday. Okey, chapter 4 dia cerita sedikit tentang support and resistance. Antara chapter yang penting juga untuk kita memahami dalam intraday ni, dia ada support and resistance yang kita kena tahulah. Okey. Chapter 5, price action, candlesticks dengan trade management. Yang ni juga sangat penting. Kalau tuan-tuan kalau kita baca buku ni, kita akan nampak dia punya flow of writing tu sangat bagus. Okey, dia cerita secara sistematik. So chapter 5 ni antara chapter yang penting jugalah untuk kita faham. Cuma kalau kita bercakap tentang chapter yang paling penting dalam buku ini, yang paling penting, tapi chapter-chapter lain juga sangat penting untuk kita memahami chapter itu. Chapter yang paling penting adalah chapter 6. Okey, chapter 6 adalah chapter yang paling penting, iaitu inilah chapter yang menjadi orang kata gist lah dalam buku ini. Chapter yang menjadi center of the discussion lah. Okay, advanced day trading strategies. So basically dia ada 5 strategi yang disebut dalam buku ini. Fallen angel, ABC pattern, bull flag, bear flag, open range breakout dengan VWAP trading. Cuma dalam setiap strategi ni dia ada anak-anak dia lah. Okay, khususnya VWAP trading ni dia ada anak-anak dia yang dia bincang dengan agak detail lah. Okey. Dan seterusnya chapter 7. Chapter 7 ni kalau orang baca chapter 6 mungkin dia seronok dan dia skip chapter 7 . Tapi bagi saya antara chapter yang paling penting selepas chapter chapter 6 iaitu chapter teknik tu sendiri. Selepas chapter teknik tu adalah chapter yang paling penting, iaitu chapter risk and account management. So chapter risk dengan account management ni bagi saya antara chapter yang paling penting untuk kita faham. Sebab intraday ni dia terdedah dengan risiko-risiko. Sekiranya kita tak pandai menguruskan risiko kita, so ada kemungkinan yang kita akan terperangkap. So chapter 7 dia menceritakan bagaimana cara untuk kita mengurangkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Okey. So adalah benda yang disebut tentang don't change trade to swing trade, dari segi risk management. Lepas tu dia bincang tentang position sizing. Okey. So chapter 7 ni antara chapter yang agak penting lah. Okey. Dan seterusnya chapter 8 dia buat conclusion dan juga final words lah. So saya tak bercadang untuk bincang tentang teknik intraday ni secara detail dalam video kali ini sebab dia memerlukan satu perbincangan yang khusus dan masa yang lama untuk kita bincang satu persatu. Teknik tu satu hal, tetapi dari segi orang kata preparation, dari segi setting, dari segi platform, banyak benda yang kita nak kena bincang kalau kita nak bincang secara detail berkenaan dengan intraday ni. So
InsyaAllah kita akan buat satu video khusus lah. Mungkin bukan satu video lah, mungkin beberapa siri video yang kita akan bincangkan berkenaan dengan teknik intraday. Okay. Alright, so mungkin ada sedikit peringatan lah kepada rakan-rakan kita yang berminat nak baca buku ni. Mungkin susah nak faham kepada mereka, khususnya kepada mereka yang baru. Dan dalam konteks sebab penulisan buku ni dia cerita tentang apa yang berlaku dekat negara-negara barat ni, US khususnya ataupun Kanada. Jadi tak semua benda yang kita boleh apply di Malaysia. Okey, dan bila dia sebut tentang broker punya platform, mungkin apa yang ada di Malaysia ni tidak support apa yang disebut di dalam buku ni lah. So kita kena banyak buat alteration, banyak buat adjustment supaya dia sesuai dengan keadaan kita di Malaysia. So perlu diubah sesuai mengikut keadaan. Banyak istilah yang spesifik dan khusus dengan apa yang disebut. So mungkin kita kena banyak buat penambahbaikan ataupun kita kena suit lah, kita kena sesuaikan dengan apa yang ada di Malaysia. Okey, sedikit pengetahuan diperlukan. Kalau untuk kita betul-betul memahami apa yang disebut dalam buku ni, kita perlu ada sedikit pengetahuan dan juga pengalaman lah. Okey, tentang intraday khususnya. Dan seterusnya kita perlukan platform yang khusus. Okey, platform ni juga adalah antara benda yang sangat penting. Kalau kita tak tahu nak guna platform, kita tak tahu nak guna platform yang sesuai, okey, dan platform yang sesuai tu satu hal. Dari segi function setiap platform itu, kita nak kena setting, kita nak kena buat adjustment. So kalau kita baca buku ni saja dan kita tak tahu macam mana nak guna platform, itu benda yang menjadi satu limitation yang besar lah kepada kita nanti. So ini adalah reminder lah. Tak semestinya bila kita baca buku ni kita akan expert dalam intraday. So itu antara benda yang kita kena tahu lah. Satu lagi dari segi facility, bila kita baca buku berkenaan dengan intraday ni, khususnya yang ditulis oleh Andrew Aziz ni, kita memerlukan sekurang-kurangnya paling kurang 2 monitor untuk kita buat intraday. Satu monitor boleh, tetapi sebab dia perlukan orang kata dia memerlukan kita memerhati banyak data dalam satu masa. Okey, so sekurangnya 2 monitor perlukan kalau kita nak buat intraday lah. Okey, so saya sendiri pun saya dah setting untuk 4 monitor sekarang ni. Okey, dan walaupun 2 monitor sekarang ni saya tak berfungsi sebab graphic card saya tak support, tapi saya dah try to move towards 4 monitors lah. Okey, jadi facility juga diperlukan. Okey, kalau kita guna smartphone saja mungkin tak sesuai. Okey, smartphone ataupun satu laptop saja mungkin tak sesuai untuk buat intraday lah. Boleh buat, tetapi ada limitation yang perlu kita sedar di situ. Okey, kat mana nak beli buku ni? Alright, saya cadangkan ada 2 tempat lah. Satu dekat Amazon. Amazon cuma harga dia agak mahal lah, RM122. Cuma ni tak termasuk transport lagi. Okey, tak termasuk transport lagi. Yang kedua boleh beli di Book Depository. Kalau sebelum ni mungkin saya sendiri pun tak berapa yakin dengan Book Depository, sebab Book Depository ni ada masalah dari segi tracking. Susah untuk kita track. Bukan susah, tak boleh kita track. Kita punya parcel, kita punya buku tu, kita kena tunggu sabar dalam masa 3-4 minggu sebelum sampai ke depan pintu kita lah. Itu pun biasanya kalau buku saya beli daripada Book Depository, saya tak pernah jumpa dia punya orang yang bagi buku tu. Dia letak atas pagar rumah saya je kan. Tapi sampailah, alhamdulillah sampai, walaupun rumah saya agak ke dalam sedikit, tapi sampai ya. Cuma kalau sesiapa yang nervous
tak sabar. Mungkin book depository ni sebab dia tak bagi tracking so kita tak tahu kat mana buku ni berada. So basically saya biasa juga beli book depository, dan yang bagus ni depository dia adalah free postage free dia punya delivery dia. Itu yang bagus lah. Free delivery worldwide. Okay. Nak beli Amazon pun boleh juga, tapi agak mahal sikit lah. Ni tak termasuk transport lagi. Alright. Dekat Shopee ni. Ni masalah dekat Shopee Shopee pun ada jual. Tapi nasihat saya jangan beli dekat Shopee. Jangan sesekali beli buku-buku yang berkaitan dengan trading lah dekat Shopee sebab ini adalah yang bagi saya yang tak valid, yang bukan authentic punya seller. Okay. So pastikan anda beli dekat tempat-tempat yang betul-betul dipercayai lah. Kalau yang RM1 ni yang ni soft copy. So bila kita beli tu mungkin dia akan hantar kepada dalam bentuk PDF. So nasihat saya lah tuan-tuan bila kita belajar intraday ni, kalau boleh kalau kita belajar tentang pelaburan saham ni, kalau boleh kita invest, kita belajar secara orang kata berdisiplin, follow the the system. Okay. So dari segi konteks buku, jangan kita beli buku-buku daripada tempat-tempat yang bukan orang kata bukan wakil jualan yang sah lah. Ada juga yang hard copy. Saya rasa yang ni buku cetak. Buku cetak harga dia RM36.56. Mudahnya dia jual buku kan. Itu masalah dia orang kita kan. Nak murah, jadi beli dekat Shopee lah, dekat Lazada. Akhirnya kita beli buku yang bukan daripada seller yang sebenar. Okay. So ini melibatkan rezeki kan tuan-tuan. So kalau boleh kita beli buku yang betul-betul daripada tuan dia lah supaya ilmu yang kita dapat itu satu ilmu yang diberkati, dan seterusnya bila kita apply ilmu tersebut dalam konteks trading yang sebenar, bila kita dapat profit, dan insya-Allah profit itu atau rezeki itu adalah rezeki yang diberkati. So itu benda yang sangat penting lah untuk peringatan kita semua. Saya pernah tersilap belilah satu buku daripada Shopee. Saya ingat ke buku original. Sebab dia punya harga dia almost the same dengan apa yang dijual dekat Amazon, dekat book depository. Jadi bila dapat buku tu memang kita rasa kecewa lah, sebabnya memang kita nampak sangat-sangat cetakan yang orang kata ciplak lah, bukan yang sebenar, bukan original. So be extra careful. So jangan beli buku daripada Shopee khususnya buku-buku yang berkaitan dengan investment lah, berkaitan dengan pelaburan saham. Sebab kebanyakannya yang ditulis oleh penulis di luar negara, dan mereka mempunyai saluran-saluran yang rasmi lah untuk jualan buku diorang. Okey tuan-tuan, saya rasa itu saja. Jangan lupa subscribe channel ini kepada mereka yang baru dalam channel ini. InsyaAllah saya doakan kepada rakan-rakan kita yang subscribe Smart My Academy punya channel, dan saya doakan agar anda semua diberi kefahaman yang mendalam dan kemahiran yang tinggi dalam ilmu pelaburan saham. Dan juga Allah Ta'ala maksudkan kita dalam kalangan mereka yang bersyukur. Saya rasa itu saja tuan-tuan. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, sebarang komen, sebarang mungkin berkaitan dengan buku khususnya, buku apa yang bagus untuk dibaca, mungkin anda boleh komen di ruangan komen di bawah untuk saya. Mungkin kalau sesuai mungkin saya beli dan juga saya baca. Sebab saya sangat suka membaca buku-buku berkaitan dengan ilmu pelaburan ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.